dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Apa khabar semua yang mengikuti kuliah bersama dengan Pak Haji pada kali yang keempat ni? Masya Allah ya, 1 jam lagi. Boleh sabar, jangan ke mana-mana. Banyak informasi yang Pak Haji kumpulkan hari ini khusus untuk tetapan Bapa Ibu, saudara-saudara di mana juga kita berada. Alhamdulillah, syukur. Sebelum tu boleh tak Pak Haji nak tanya, dah minum kopi Radik pagi ni? Kalau yang belum minum dulu. Sebab kopi ini bukan sebarang kopi. Kopi yang dimasukkan dengan herba, dengan tujuan untuk meningkatkan sistem imuniti dalam tubuh badan kita, supaya jangan mudah lelah, jangan mudah diserang oleh virus, dan supaya kita fit sentiasa. Harus menghadapi hari-hari kita dengan penuh warna-warni. Jangan hitam putih saja ya, jangan sampai memasam muka saja. Bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita? Dan alhamdulillah, satu yang Pak Haji faham tentang virus COVID-19 ini ialah kalau orang tu stres, lagi cepat dia merebak dalam tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab sistem imun tidak boleh bangkit ketika kita sedang stres. Sebab itu sangat-sangat menarik ya, bila Rasulullah SAW itu menziarahi orang sakit, lalu Rasulullah menyebut la ba'sa, tidak ada apa-apa. Hebat. Itu pil yang pertama kali yang diberi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah baca likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Allah, kalaulah kita bayangkan ketika kita sakit lah katanya, tiba-tiba yang datang tu Rasulullah, Rasulullah menyebut pada kita tidak ada apa-apa, setiap penyakit ada ubat. Bagaimana perasaan kita? Bangkit kan? Bangkit imuniti tersebut. Itulah keindahan dalam pengubatan tib Nabawi. Jadi jangan sampai ketika kita jumpa orang sakit, orang yang dah lemah, kita lemah-lemahkan lagi. Dengan apa? Dengan kita katakan, oh aku ada jiran ya, seperti kamu juga sakit, tapi berhenti, dah meninggal. Ini akan menyebabkan orang tu lagi stres, lagi jatuh, dan akhirnya dia tak bangkit sistem imunnya. Jadi setiap kali mesti jumpa orang yang berfikiran positif, jangan jumpa orang yang berfikiran negatif. Sama juga dengan kita yang berbisnes. Kalau kita bisnes dengan orang yang tak berjaya, ya, kita berjumpa dengan dia, aku telah cuba bisnes ini tapi tak berjaya. Sebab apa? Sebab kita jumpa dengan orang yang tak berjaya. Maka sedikit sebanyak tertularlah negatifnya itu ke dalam diri kita, dan kita juga mengatakan aku juga tak boleh berjaya. Sebab itu selalu Pak Haji pesankan, kalau nak berjaya, bersalam dengan orang yang berjaya. Ya, bersalam dengan orang yang berjaya. Kerana orang yang berjaya itu bukanlah kejayaannya itu pada hartanya, tetapi berjaya beliau menempuhi semua liku-liku di dalam perniagaan tersebut. Itu sedikitlah pasal bisnes. Tapi pada pagi ni Pak Haji nak cerita lagi pasal herba. Di depan Pak Haji ni ada bermacam-macam herba hari ni. Ya, ini satu herba yang menarik ya. Nama asalnya Euphorbia hirta, atau lebih senang ya, Pak Haji sebut pokok hirta. Kalau di Indonesia dia panggil apa ini ya? Ada yang ingat? Cuba tengok betul-betul. Dah banyak kali dah ikut kuliah Pak Haji ni, tak ingat lagi apa dia ni. Ini patikan kebo. Patikan kebo. Atau di Malaysia panggil susu Nabi. Ini khusus dijadikan apa ya? Jadi kita keringkan, kemudian kita rebus untuk batuk yang berterusan. Batuk yang berterusan, ini obatnya. Kalau kita tengok sikit ya, makroskopik, kita tengok pokok ni, tengok Pak Haji ambilkan sikit. Dia akan keluarkan satu getah yang berwarna putih. Nampak getah tu? Getah ini sangat baik juga, khususnya untuk kutil. Kalau kita ada kutil, kita letakkan di situ. Adakah jerawat, letakkan pada jerawat tersebut. Kalau kita rebus ini untuk buah asir. Jadi ubat buah asir pula. Pohon salah satu daripada herba tanaman tepi rumah kita yang mungkin kita buang, yang mungkin kita pun tengok macam pokok ni rumpai saja, atau bahasa dia panggil gulma.
Jadi oleh sebab itu, kalau orang faham tidak ada gulma, sesuatu yang tidak diperlukan oleh orang lain mungkin diperlukan oleh orang lain. Jadi Allah Ta'ala tidak menciptakan gulma itu sia-sia. Gulma itu pun ada gunanya. Kalau gulma sudah ada gunanya, tidak dipanggil gulma, tetapi dipanggil tanam-tanaman yang berguna, ataupun tanaman obat keluarga. Toga, tanaman obat keluarga. Masya Allah ya. Jadi oleh sebab itu kita boleh gunakan. Perhatikan di keliling rumah kita tu, jangan kita buang. Kalau kita buang, tercabut, lalu kita potong, kita jemur sampai kering. Ambil sampai akarnya, keseluruhannya. Ubat batuk, ingat. Yang kedua, ubat buasir. Boleh kita gunakan ni. Masya Allah. Cerita pasal batuk ni, ya, termasuk juga ubat batuk yang boleh kongsikan ialah daun jambu. Daun jambu. Subhanallah, tak ramai orang yang tahu bahawa daun jambu itu ubat batuk. Sangat baik. Jadi kalau kita batuk, ambil daun jambu, keringkan, dibuat seduhan. Seduh tu seperti apa? Seperti teh. Seperti teh, kita keringkan, masukkan ke dalam gelas, lepas tu kita masukkan air panas. Dia jadi teh, kita minum. Itu ubat batuk. Tak ramai orang tahu. Orang tengok daun jambu, makan jambu, buah jambu boleh. Bukan jambu air, jambu batu. Apa bahasa Indonesia panggil jambu kelotok. Apa itu, yang biji-biji banyak tu, lagi banyak bijinya, lagi kuat. Obatnya itu khusus untuk batuk. Masya Allah. Baik. Dan itu untuk batuk. Bagaimana dengan orang yang batuk dalam masa kena virus COVID-19 ini? Macam mana ubatnya pula? Ya, kalau ubat untuk batuk tersebut, ingat ya, kalau sudah kena virus itu sudah lama, bila kita batuk dia keluar darah. Sebab berlaku pecah pembuluh darah di paru-paru kita, keluar darah. Jadi kita gunakan, jangan lupa embun pagi, setengah jam sekali. Setengah jam sampai batuk itu mengeluarkan mukus yang kental. Kemudian akhirnya dia akan keluar mukus yang kedua yang berwarna kuning, menunjukkan bahawa virus itu telah pun ditundukkan dengan sistem immunity kita yang meningkat. Kalau ada yang mengikuti kuliah Pak Haji dulu, Pak Haji selalu sebut, apakah dia herba yang boleh meningkatkan immunity? Pengecaman daripada luar saja, yang berwarna putih. Apa yang warna putih itu? Bawang putih? Ya betul, bawang putih salah satu daripada herba yang meningkatkan sistem immunity. Lagi apa lagi yang berwarna putih? Lobak putih boleh jadi untuk meningkatkan sistem immunity. Apa lagi yang berwarna putih? Jadi sesuatu yang berwarna putih itu diambil untuk meningkatkan sistem immunity, termasuklah bawang seperti mana yang kita sebutkan. Jadi oleh sebab itu, maka memang benar agenda pengobatan yang paling utama ialah mengangkat sistem imun. Mengangkat sistem imun supaya tubuh badan itu bekerja sendiri. Doktor-doktor yang ada dalam tubuh tersebut bekerja sendiri. Sekarang doktor dalam tubuh dia tak kuasa untuk bekerja, tak mampu untuk bekerja. Sebab apa? Sebab dia telah mengalami satu permasalahan, iaitu tekanan fikiran, stres, hingga dia tak fresh. Jadi oleh sebab itu, maka kita lihat kalau orang itu dia sihat, dia tenang, dia relax, dia muda, dan dia mempunyai, orang kata, gaya fikir yang positif, dia cepat sembuh walaupun dia kena COVID-19 ini. Sebab apa? Sebab doktor dalam tubuh badannya itu bekerja. Baik, Masya Allah. Jadi selain daripada itu juga, Pak Haji nak tunjukkan satu pokok lagi di sini di depan kita ini yang kita kenal seperti bajakah, ya. Dikenal sebagai bajakah. Tengok, kadang-kadang ini yang telah dipotong, ya. Minta maaf kerana tidak ada sampel daripada pokoknya yang panjang. Ini kita potong-potong dan ada lubang juga di bahagian tengahnya. Kalau dia sudah tua begini, tengok ni, lubangnya di tengah. Bajakah ini daripada Kalimantan, yang diambil oleh orang Dayak. Cumanya yang Pak Haji nak kongsikan dekat sini, kalau nak belilah bajakah di mana pun beli sajalah. Sama ada dibeli langsung di Kalimantan sama orang Dayak ataupun yang dijual di mana-mana. Tapi pastikan yang original. Pastikan yang betul. Bajakah yang betul. Apa istimewanya bajakah ini?
Ini yang selalunya dalam kuliah Pak Haji ingin nak cerita sangat. Teringin nak cerita sebab apa? Sebab ingin untuk meredakan sikit perasaan orang yang kena kanker. Bukan mudah untuk merawat penyakit kanker ni. Kalau sudah stage yang keempat, stage 4 atau stadium 4, sakitnya luar biasa kerana dia sudah pergi menjalar, malignant ke seluruh tubuh badan itu. Dan kalau dia pergi ke tulang, Masya Allah, kita tak dapat nak membayangkan betapa sakitnya ketika kanker atau kanser ini telah merebak ke tulang. Pengalaman Pak Haji lebih pada 20 tahun lah herba ini. Nak cari obat untuk kanser stage 1 dan stage 2 insya-Allah mudah. Tapi bila sudah stage 3 dan stage 4, kebanyakannya menyerah. Tetapi alhamdulillah, sejak penemuan daripada pokok bajakah ini, Pak Haji telah cuba untuk mengkapsulkannya dalam bentuk kapsul yang ringan, yang mudah dan diambil, dan telah memberi pada pesakit-pesakit kanker stadium 4, stadium terakhir. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik, menghilangkan sakit, malah sembuh dengan izin Allah. Banyak sekali yang Pak Haji lihat. Walaupun bapa ibu, tuan-puan bisa lihat dalam YouTube bajakah sebagai obat pembunuh nombor 1 dunia. Cuba kita lihat. Boleh lihat penemuan ini telah mendapat anugerah gold medal daripada Korea Selatan. Misal anugerah obat-obatan yang sangat tinggi. Kita kena menghargainya. Ada ketiganya di kalangan kita selalu tak hargai. Bila dicerita macam ni, dia kata ni orang kampung. Ya, kita bukan nak rebus macam ni. Kalau rebus lagi baik. Rebus lagi baik. Sebab apa? Dengan kita rebus itu, dia memecahkan dinding selulus. Maka bahannya itu keluar dalam air, kita boleh minum. Minum saja, agak sikit pahitnya. Tetapi jangan minum banyak, sebab nanti darah akan jadi turun rendah dan pening, pusing. Jadi oleh sebab itu dos yang betul di sini sudah ada. 3 kali 3, 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Bukanlah tujuannya Pak Haji nak cerita ini tujuan nak mempromosi produk bajakah ni, bukan. Tetapi Pak Haji nak mempromosi suatu penemuan ilmiah dan telah diuji dalam lab, telah diuji di peringkat yang telah pun digunakan di peringkat antarabangsa. Cuma harapan bagi orang-orang macam Pak Haji ni yang melibatkan diri dalam sebagai perawatan ini, harapan kita supaya menukarkan tangisan itu kepada senyuman. Kalau boleh kita tukarkanlah. Biar orang yang sedang menangis di malam hari, orang yang kena penyakit kanser ni, hanya yang tahu ialah orang yang paling dekat dengannya, suaminya atau isterinya, kerana menangis di malam-malam hari. Rumah itu sudah lihat tidak nyaman lagi, tidak gembira lagi, hidup pun rasa malas untuk bercakap dengan orang, sudah putus harap, sudah dikimo, pecah semua mulut-mulut dan sebagainya. Ramai yang sudah tidak sanggup lagi dan sebagainya. Baik, cerita pasal kemo ni boleh tak guna bersama dengan herba? Boleh. Dia bersinergi. Ini pengalaman daripada Pak Haji bagi pada pesakit-pesakit. Dia bersinergi. Jadi maksudnya apabila orang itu telah kemo, dia tidak mengganggu. Herba ni tidak mengganggu kerja kemo. Begitu informasi kita semua ya untuk pagi ini. Dunia sudah mengenali satu herba yang terbaik digunakan untuk orang yang kemoterapi. Herba itu membantu dan herba itu juga menghilangkan kesan sampingan tetapi tidak merosakkan kesan kemo tersebut. Dan ini telah digunakan di negara-negara luar, di hospital. Sama seperti mana hospital yang telah menggunakan jus kurma, menggunakan kordia kurma, di mana mereka gunakan untuk pesakit-pesakit DBD ataupun demam denggi berdarah bagi dengan kurma, kerana kurma itu adalah obat. Jadi telah pun di-apply kurma. Kalau kita nak kata kurma ni tak dibenarkan masuk ke rumah sakit, kan dia ni minuman.
Jadi kalau minuman di mana larangannya? Ya, itu ada di antaranya. Satu lagi yang paling bagus untuk orang kemo ialah serai. Rebus serai. Minum. InsyaAllah dia tak datangkan kesan sampingan kemo yang begitu parah, yang begitu sakit itu, tetapi dia akan memberikan kesan kelegaan. Kerana serai itu boleh menyebabkan kita tidur yang puas. Dia bagikan kita relax. Dia bagikan kita penenang. Jadi oleh sebab itu, maka dia tidak mengganggu kerja-kerja daripada kemoterapi. Cuba kita cek tengok dalam internet hari ini, boleh baca bagaimana serai digunakan di hospital-hospital di luar negara. Jadi kalau ada di kalangan kita yang tiba-tiba aneh dengan kenyataan Pak Haji ni, baca-baca internet, baca-baca laporan dunia hari ini. Ya, begitu ada orang aneh, kalau Pak Haji kata kurma boleh digunakan untuk virus. Apa nak anehnya ya? Kalau kena penyakit demam, denggi, berdarah, nyamuk tersebut, sudah ternyata bahawa kurma itu obatnya untuk meningkatkan plateletnya. Itu di antaranya. Baik, alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu kita gunakan. Cumanya pesannya Pak Haji, bila kita sudah gunakan herba ini, mesti ada istiqamahnya. Terus berterusan. Jangan makan hari ini, besok berhenti. Kemudian sambung lagi. Kemudian berhenti lagi. Dengar orang ni sebut, oh makan yang ni, makan lagi. Ingat, herba bukan hanya sekadar petua. Herba mesti dipelajari. Herba mesti diambil dengan cara yang betul. Dan mesti diambil berdasarkan kepada pengalaman orang-orang yang telah lama bersama dengan herba. Bukan orang yang membaca herba, bukan. Orang yang mempraktikkan herba. Orang yang ada klinik, yang pernah membuat perawatan. Sebab satu herba yang baik kepada seseorang belum tentu baik untuk semua orang. Jadi oleh sebab itu, herba itu mesti kita gunakan sesuai dengan individu tersebut. Macam mana nak tentukan kesesuaiannya? Tubuh badan manusia berbeza mengikut jenis darahnya, mengikut simptom-simptom yang wujud padanya. Jadi oleh sebab itulah, maka Pak Haji pada hari ini, semalam ada dihubungi oleh satu orang daripada ahli-ahli kita bertanya, macam mana Pak Haji, boleh tak tolong ceritakan sikit bagaimana cara mendiagnoskan penyakit berdasarkan tapak tangan. Ini menarik. InsyaAllah nanti akan Pak Haji terangkan diagnos penyakit berdasarkan tapak tangan sebentar lagi ya. Nanti kita akan masuk sedikit demi sedikit. Jadi kalau mereka yang mengikuti kuliah Pak Haji ni, akhirnya akan tahu keseluruhannya. Satu hari, satu diagnos. Kalau dah ikut sampai beratus-ratus hari, sudah tentu boleh jadi seorang ahli dan menjadi seorang yang mempunyai pengetahuan dalam pengubatan herba, insya-Allah. Tapi sebelum itu jangan lupa minum dulu kopi radik ya, kopi radik mai sejawat. Alhamdulillah. Jadi itu yang Pak Haji sebutkan. Jadi sebagaimana yang Pak Haji telah janjikan tadi, bahawa kita nak tunjuk bagaimana cara mendiagnos penyakit melalui telapak tangan. Tengok di sini ya, ilmu yang pertama, bahawa di dalam anggota tubuh badan kita ini ada bahasanya yang dikenali sebagai bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini dapat dibaca paling mudah pada muka, pada hidung, pada telinga, pada semua kita boleh membacanya daripada cara orang itu berjalan. Tetapi yang paling mudah, paling simple daripada dua tapak tangan kita ini. Lihat hari ini ya. Tengok ruas ini. Tangan Pak Haji ni kita tengok ya. Tengok di ruas yang paling atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ruas kita yang paling atas ini. Kalau ruas ini ternyata lebih merah daripada ruas di bawah, merahnya lebih ketara, itu menandakan bahawa tahap kolesterolnya tinggi. Tahap kolesterolnya tinggi. Jadi orang ni biasanya kalau merah itu suka makan udang, ya, suka makan yang lemak-lemak, suka yang makan makanan yang meningkatkan kadar kolesterol. Jadi mudah saja lihat. Jadi oleh sebab itu, maka orang yang ada kolesterol tinggi ini, dia mempunyai chances untuk kena darah tinggi. Biasanya kalau sudah hitam, sudah merah begini,
maka dia sakit di bahagian tengkok ni. Sakit tengkok ini tekanan darah tinggi dia. Yang kedua, emosinya, dia cepat marah. Jadi kalau kita tengok seseorangnya warna merah di sini tu lebih kental, lebih jelas, kita soalan yang pertama kena tanya pada beliau, cepat marah tidak? Kalau dia kata ya, saya sekarang ni cepat marah, menandakan kadar kolesterolnya yang tinggi. Ini harus diawasi. Sebab daripada tekanan yang tinggi ini, dia boleh pergi kepada serangan jantung, atau dia boleh pergi kepada koma, atau dia jadi apa disebut sebagai cerebrovascular accident. Dia pecah pembuluh darah. Kalau sudah pecah pembuluh darah sebelah kanan, dia boleh jadi stroke sebelah kiri. Kalau pecah pembuluh darah sebelah kiri, dia boleh jadi stroke sebelah kanan. Dia bersilang saraf yang di situ. Jadi oleh sebab itu, maka perlu diawasi. Dia diikuti dengan cepat marah, sakit di bahagian tengkuk ini. Kalau kita duduk, kita berdiri cepat-cepat, gelap, ada kunang-kunang bintang-bintang itu menandakan bahawa terdapat kadar apa disebut sebagai low density lipoprotein, LDL itu tinggi. Ada dua dalam tubuh badan kita, high density lipoprotein HDL, satu lagi LDL. Kalau LDL itu tinggi, HDL akan rendah. Kalau HDL tinggi, LDL akan rendah. Yang bagusnya kita kena meningkatkan HDL, high density lipoprotein, bukannya low density lipoprotein. Jadi oleh sebab itu kita perlu kepada makanan. Makanan apa yang perlu kita ambil kalau kita tengok orang tu merah begitu? Pertama sekali ialah omega 3. Kita cari omega 3. Di mana ada omega 3? Omega 3 ada dalam mackerel fish, ada dalam ikan mackerel, atau ada di dalam ikan salmon, dipanggil juga king salmon. Ya, ada dalam ikan seperti ikan-ikan kod dan yang lain sebagainya. Jadi omega 3 ini berperanan untuk meningkatkan HDL, high density lipoprotein, dan untuk menurunkan low density lipoprotein. Jadi omega 3 kita boleh mendapatkan omega 3 juga daripada minyak zaitun. Minyak zaitun juga ada omega 3. Jadi oleh sebab itu, kalau kolesterol kita terlalu tinggi, kita akan ada kebas di ujung jari ini, kebas di ujung jari ini, atau kita panggil kesemutan dalam bahasa Indonesia. Sebab apa? Di organ-organ yang paling jauh begini, daripada jantung, darah itu dipompa, dipam daripada jantung ke sampai di sini, paling jauh, paling ekstremitas, paling jauh, maka dia akan jadi kesemutan, kebas di sini. Kalau kita pijat, kita urut, dia tidak akan hilang. Makan apa pun dia tak hilang, kecuali minum minyak zaitun. Satu hari 2 sudu besar itu. Dalam bahasa Indonesia 2 senduk besar, bahasa Malaysia 2 sudu besar. Satu hari, maka selama 40 hari kebasnya akan hilang. Kadar kolesterolnya itu back to normal. Tetapi di dalam pengamalan herba, berdasarkan pada pengalaman Pak Haji sendiri, kita boleh lagi mempercepatkan lagi kalau kita berikan apa yang disebut sebagai HGH, Human Growth Hormone. HGH ini ada dikeluarkan, tetapi bukan HGH yang dijual untuk para atlet, bukan. Itu HGH itu yang mahal, tetapi dan sintetik. Ini yang kita ambil daripada herba. Apa dia herba yang mempunyai HGH? Banyak. Pertama, yam ataupun keladi. Yang kedua, ambil daripada tanduk rusa. Tapi kita tak gunakan daripada haiwan. Especially tak guna daripada haiwan. Kita gunakan human growth hormone ni hanya kita spray di bawah lidah kita saja. Dengan cepatnya, dalam masa tempoh 1 bulan saja, back to normal. Back to normal. Selain daripada HGH, boleh guna VCO, virgin coconut oil, boleh kita gunakan. Boleh gunakan minyak habbatus sauda, boleh kita gunakan. Tetapi yang berdasar pengalaman Pak Haji sendiri, ya, bercakap di sudut pengalaman ini, kalau kolesterol tinggi ini, ada beberapa herba yang bagus, yang efektif. Yang pertama, bawang putih. Bawang putih yang digunakan oleh
oleh Pak Haji bukan bawang putih biasa. Bawang putih dipanggil bawang lanang, bawang tunggal, bawang putih tunggal. Ya, dia bukan ada yang pecah-pecah dua je. Itu sangat baik. Yang kedua, menggabungkan di antara ikan gabus, ikan haruan, kapsul, albumin, probumin dengan minyak VCO. Itu yang terbaik. Yang ketiga, gunakan SGH dan wave. Wave ya, wave itu kita gunakan, kita titiskan di mata juga, Masya Allah. Itu juga adalah sangat baik. Dan juga kita boleh menggunakan herba-herba yang lain, minyak zaitun, kita boleh menggunakannya. Ya, itu adalah antaranya. Dan boleh juga gunakan mengkudu, kapsul mengkudu, moringa, munggai ya. Kita juga boleh menggunakan, atau boleh guna omega 3 soft gel atau King Solomon soft gel, boleh kita gunakan ya daripada itu. Jadi ataupun boleh gunakan squalene minyak daripada hati ikan hiu boleh digunakan banyak di Indonesia. Dan boleh juga gunakan minyak buah merah daripada keluarga pandan ya, itu juga sangat baik. Baik, cerita tentang herba ini, salah satu lagi kaedah menurunkan kolesterol yang tinggi ini, cuba beri perhatian ya, iaitu dengan menggunakan pokok pandan wangi. Pernah ada pandan wangi di rumah kita banyak ni ya. Pokok pandan yang kita buat air bagi wangi kan, itu kita buat nasi lemak, masukkan sikit daun pandannya, dia guna di rumah. Baik, secara tradisionalnya akar pandan, ambil akarnya, dipotong, direbus bersama dengan sup. Daging sekeras mana pun, seliat mana pun daging tersebut, kalau kita rebus, dia akan jadi lembut. Hanya menggunakan akar daripada akar pandan. Begitu daunnya. Kalau daunnya itu direbus, diminum, dia akan menurunkan kolesterol dan juga ubat untuk gout ataupun asam urat dalam bahasa Indonesia. Jadi oleh sebab itu pokok pandan ini harus kita tanam di rumah. Dia bagus untuk kita perawatan, khususnya untuk di jantung. Juga boleh kita menggunakan daripada ini, mengelakkan daripada berlaku arteriosklerosis, iaitu pengerasan dinding arteri. Sangat bagus pokok pandan ini. Daripada pandan ini ada satu jenis pandan besar sekali di Irian Jaya yang kita ambil dijadikan minyak buah merah. HPA adalah satu-satunya syarikat pertama di Indonesia yang Dasan bekas disebutkan kalau sini merah saja itu menandakan kadar kolesterolnya yang tinggi. Jadi ubat-ubat pun telah pun Pak Haji ajarkan. Nanti berjumpa lagi pada esok hari, kita belajar lagi tentang diagnos daripada tapak tangan ini. Malah mungkin kalau kita ikut terus menerus daripada keseluruhan tubuh badan kita dapat membacanya. Jadi oleh sebab itu, kalau nak lebih detail, kita boleh tengok bahagian nadi ni. Nah, nadi ni kita boleh tengok 9 organ dalam tubuh badan kita, sebelah kiri, sebelah kanan 9. Nadi atas, nadi tengah dan nadi bawah. Belum tengok lidah lagi Masya Allah. Belum tengok iris lagi, iridologi. Kalau tengok iridologi itu seperti kita baca sebuah buku pada tubuh badan seorang itu. Masya Allah, hebat ilmu yang Allah berikan kepada kita ini. Masya Allah, anda diteliti sangat-sangat membantu dengan izin Allah. Jadi itulah ya, kita sambung lagi dengan ilmu perubatan herba kita, insya-Allah teruskan kita. Dan sebelum ini ada herba juga digunakan untuk kanser ni, yang dikenali sebagai shark cartilage. Shark cartilage ini atau dalam bahasa Indonesia panggil shark cartilage, dibuat daripada rawan ikan hiu. Ikan hiu atau ikan hiu ini, tulangnya itu tidak dipanggil tulang, tetapi dipanggil rawan. Ya, rawan. Dia disebut sebagai cartilage fish, seperti cumi, sotong,
seperti ikan hiu ini, ikan pari, itu tidak disebut sebagai tulang pari, dipanggil cartilage, rawan, tulang rawan. Jadi pada ikan hiu ini suatu yang sangat menarik. Biasanya hiu ini dia duduk di laut yang kedalam, di kedalamannya dalam lah. Ya, deep ocean. Kalau yang hiu besar tu. Jadi laut yang dalam, yang gelap, yang tidak ada cahaya. Itulah tempat hidupnya hiu. Jadi di sini Pak Haji nak sebutkan bahawa bila seseorang itu berada dalam kedalaman laut, jadi di dalam tersebut kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Bila kita kekurangan oksigen, dia akan menyebabkan sel-sel kita itu tidak mengalami pernafasan yang baik. Jadi oleh sebab itu, maka dia akan menyebabkan berlakunya ketumbuhan, peradangan dan kanser. Tetapi shark yang hidup di dalam laut yang dalam, hidup di dalam laut deep ocean ini tidak pernah kena kanser. Shark don't get cancer. Sebuah buku yang telah ditulis di peringkat antarabangsa. Tetapi buku ini telah dikritik dan juga di Malaysia juga pernah memanggil penulis ini. Ya, saya masih ingat lagi ketika Datuk Farid Arifin ya sebagai menteri pada ketika itu, dan kita siarkan dalam TV3 pada ketika itu. Ada pertanyaan lah, apakah dia data klinikal yang ada pada shark ini yang menunjukkan bahawa dia boleh digunakan untuk kanser. Ya, itu di antaranya. Dijawab oleh yang menulis buku tersebut ya, Pak Haji lupa William Lynch apa namanya kalau tak salah ya. Dia menulis, aku tidak ada data klinikal, tetapi aku ada data fizikal. Berartinya aku ada orang yang sembuh setelah menggunakannya. Dan beliau menulis bukunya yang kedua, Shark Still Don't Get Cancer. Shark masih tak kena kanser. Dia kata, daripada kita menanti orang stage 4, menanti untuk saat kematiannya, apa salahnya kita cuba? Walaupun masih belum ada data klinikalnya, nak tunggu dapat data klinikalnya itu, orang tu mati dahulu. Sebagainya. Jadi apa yang Pak Haji nak sebut ni, Pak Haji nak ulangkan semula itu. Perkataan itu. Kalau nak nanti semua herba ada data klinikal, manalah orang kampung boleh buat data klinikal? Orang kampung duduk dalam hutan cari akar kayu saja. Mereka balik pun hari dah petang dah. Jumpa sebelah malam, besok masuk hutan lagi. Bagaimana nak buat data klinikal ini? Data klinikal bukan wang sedikit, wang banyak. Mereka pun hidup pagi, dapat hasilnya, dapat untuk makan hari itu juga. Siapa yang boleh angkat herba-herba ni? Tak ada. Tidak ada. Tetapi mereka memiliki sejumlah pengalaman. Saya pernah melihat ya bagaimana pengubatan TCM, Traditional Chinese Medicine, yang kita lihat itu mereka ni mengiktiraf apabila Sifu itu telah pun membuat perawatan lebih pada 20 tahun, mereka menganggap itu sebagai satu Sifu. Sifu itu boleh untuk memberikan, maksudnya memberikan kuliah kepada orang berdasarkan kepada pengalaman, berdasarkan kepada experience. Tetapi experience ini kita tak terima dalam doktrin pengubatan biasa ya, bahawa doktrin pengubatan biasa mestilah melalui satu disiplin ilmu. Sudah tentu disiplin ilmu di antara disiplin ilmu herba dengan disiplin ilmu perubatan alopati berbeza sekali. Jika kita mau mencari perbezaannya. Tetapi kalau kita nak cari titik pertemuannya, mudah sekali. Bahawa sesuatu herba yang diuji tidak ada toksiknya, tidak ada keracunannya, bismillah, kita cuba. Cuma harus carinya. Kalau dia ada keracunan, itu tidak boleh. Ada heavy metalnya, ada mercury, ada pelambam, ada arsenik. Itu mungkin boleh menyebabkan keracunan pada tubuh badan manusia. Tetapi kalau sudah diteliti oleh bahagian racun negara mendapati bahawa dia tidak ada keracunan, bismillah, biarlah mereka ambil herba tersebut. Mudah-mudahan dengan pengambilan herba dan kepercayaan mereka daripada amalan generasi ke generasi itu, mereka sembuh.
Kerana banyak sekali yang Pak Haji tak boleh ceritakan di sini, bahawa banyak yang sembuh dengan herba ini. Sebab itu kita mempunyai keyakinan. Itu dia antaranya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, orang yang selalu sakit di kepala, tak kiralah migraine kah, sakit kepala kerana ada ketumbuhan kah, sakit kepala kerana ada peradangan kah, sakit kepala kerana dulu pernah jatuh kah, Masya Allah, obatnya ialah Garcinia. Apa dia? Garcia. Satu produk namanya Garcia, dielankan di TV di Indonesia, atau namanya Garcinia. Garcinia itu apa? Garcinia itu asam glugur, asam keping. Ya. Tetapi satu yang baik lagi ialah apa dia? Kita ambil daripada manggis, kulit manggis. Di keluarga yang sama, kulit manggis, kapsul kulit manggis, hilang sakit kepala. Hilang. Migraine yang bertahun-tahun tu hilang. Kalau kita tak mau kapsul kulit manggis, ni, ambillah kapsul bajakah. Allahu Akbar. Selalunya kalau Pak Haji jumpa orang sakit lah, yang datang jumpa Pak Haji minta, dia kata dia sakit kepala dah lama ni, sebabnya pejam mata, kadang-kadang sakit. Selalunya Pak Haji tak bagi satu botol ni. Ya, selalunya bagi dalam 10 kapsul, 11 kapsul tu je, dah cukup. Selalunya jumpa pula minggu depan macam mana? Alhamdulillah, sembuh Pak Haji. Hilang sakit saya yang sudah bertahun-tahun ni. Kan mudah saja daripada makan paracetamol, makan ubat tahan sakit kimia sepanjang kehidupan. Dengan hanya menggunakan ini. Hanya menggunakan daripada herba. Ini yang sampai buasir, yang sampai nak kena potong. Allah, kenapa nak dipotong tu? Sebab apa? Sebab dia keluar tak mau masuk balik. Ya Allah, Ya Rabbi. Kalaulah jumpa dengan Pak Haji, Pak Haji akan sebut macam ni. Mudah-mudahan sepanjang pengalaman Pak Haji, 99.9% sembuh buasir dengan hanya menggunakan pokok Ficus calicarpa. Apa tu nama pokok Ficus calicarpa tu? Nama saintifiknya iaitu pokok tengkok biawak. Pokok tengkok biawak tu kalau kita pergi tengok di hutan, dia pokok menjalar macam tengkok biawak. Tapi bila kita potong, kita kering, kita rebus, bagi minum. Subhanallah. Wasiat yang serius. Kenapa kita nak kena operasi? Kenapa kita nak kena sakit-sakitkan diri, sedangkan kita rebus minum itu cepat? Dan ini telah pun Pak Haji daftarkan di atas nama kapsul Ficus calicarpa. Kalau di Malaysia ni terkenal lah, emas secotek dia panggil orang. Daun emas secotek itu juga Ficus. Pokok jawi, atau di Indonesia panggil pokok beringin, itu Ficus. Pokok beringin yang ditanam di Jogja oleh mbah untuk nak menahan air jangan kering. Jadi oleh sebab itu, orang tua-tua dulu bila nak mencari tempat sumber air, lihat ya, bagaimana cara mengetahui kata di tempat tersebut ada telaga air, ada sungai air di bawah bumi tersebut. Mereka tidak ada alat untuk test. Tak ada alat untuk test. Oh, di bawah ni ada air ataupun tidak. Mereka pergi, mereka tengok kiri kanan. Mereka kata di sini ada air. Lalu digali, benar ada air. Di mana ilmu ni? Apakah kita menolak ilmu begini? Apakah kita nak mengatakan ini teka-teka ya? Tidak. Ini bukan teka-teka. Ini adalah orang yang dapat melihat dan membaca bahasa susunan alam. Baca pohon-pohon, baca batu-batu dan sebagainya. Kerana di mana ada pokok beringin tumbuh dengan begitu besar, di situ ada mata air di bawahnya. Itu saja. Dan kalau tidak ada pokok beringin, kita tengok pokok buluh, pokok bambu. Itulah bagaimana pengecaman-pengecaman ini yang digunakan di dalam masyarakat yang terdahulu, yang mempunyai keilmuan di dalam memerhati daripada persekitaran yang ada. Begitu juga dengan obat-obatan. Mereka mempunyai pemerhatian yang halus. Dan apa mereka menggunakan terdapat benar. Bukti dia punya kesembuhan itu telah pun berlaku. Alhamdulillah.
Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji pada hari ini nak mengajak kita semua supaya yang pertama, sikitlah bersihkan diri kita itu, jangan buruk sangka dengan herba. Jangan letakkan herba itu di sebelah, mana tahu suatu hari kita juga terpaksa gunakan herba. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak juga menolak ubatan moden, tidak. Tetapi kita mengatakan bahawa cuba ambil dalam bentuk alamiah makanan. Biarkan makanan menjadi ubatmu, biarkan ubat menjadi makananmu. Beritahu kepada aku apa yang kamu makan, nanti aku akan beritahu apa penyakit kamu. Ubat kita ada dalam piring makanan kita. Penyakit pun ada dalam piring makanan kita. Tengok dalam piring makanan kita itu diisi dengan apa, itu tahulah penyakit yang dia sedang hadapi. Misalnya Pak Haji nak sebutkan satu perkara yang sangat penting tetapi maaf sangat, iaitu kalau orang itu kena penyakit kencing manis. Kencing manis ini ubatnya sebenarnya kita tidak perlu ubat. Kita dapat menikmati kehidupan yang gembira dengan penyakit kencing manis dengan hanya satu saja, iaitu tak boleh makan nasi banyak. Sehari sekali saya makan. Sehari sekali saya nak makan. Sama ada makan pada waktu pagi atau tengah hari, dan tak boleh makan malam. Sebab itu ada filosofi di situ. Makanan pagi untuk dirimu, makanan tengah hari untuk saudaramu, makanan malam untuk musuhmu. Jadi kita tak digalakkan makan pada waktu malam. Makan nasi pada waktu malam, mencari ubat penyakit kencing manis sama seperti mencari unta yang hilang di atas bumbung rumah. Unta tu hilang, carinya atas bumbung rumah, tak akan jumpa sampai kapan-kapan. Jadi kalau kita nak betul-betul rawat, jangan makan, jangan kita ambil nasi. Nasi itulah sebenarnya, bukan gula. Banyak orang kata gula, ya betul. Nasi boleh bertukar menjadi gula, betul. Tetapi berapa banyak? Ya, kita kena lihat bahawa permasalahan yang berlaku ini ialah kerana ketidakpekaan sensitifnya pankreas untuk mengeluarkan insulin. Gula ni mana orang makan gula tu banyak-banyak, makan sikit-sikit je. Tetapi nasi tu yang orang makan waktu banyak. Makan waktu malam, semua jadi racun. Semua menjadi limpah ketika kita sedang tidur, maka pada ketika itu mesin racun sedang dikeluarkan di dalam tubuh badan kita. Itu saja. Jadi kalau kita dapat kurangkan, apatah lagi kalau kita makan di kedai-kedai makan di Malaysia ni buka 24 jam. Masya Allah. Menjadi penyumbang kepada peningkatan penyakit yang ada kepada masyarakat kita. Jadi oleh sebab itu, apa yang kita nak memperbanyakkan? Sayur. Yang kedua, buah-buahan. Yang ketiga, kita banyak mengambil jus dalam bentuk jus. Bentuk blender kah, kita ambil buah, kita blender kan, kita blend kan dengan blender. Kita ambil minum sebagainya. Tetapi jus itu lebih baik. Jus itu ada dua pula. Satu, jus yang biasa. Yang kedua, slow juicer. Slow juicer lebih baik daripada jus biasa. Mana lebih baik? Makan buah langsung atau ambil dalam bentuk jus? Ambil dalam bentuk jus itu lebih baik daripada memakan buah langsung. Kerana kesan penyerapan jus yang kita ambil itu jauh lebih tinggi daripada kita mengambil buah langsung kita makan. Jadi oleh sebab itu, kalaulah hidup kita ini bertemankan kepada buah, bertemankan kepada sayur, berteman kepada jus, berteman kepada riadah, pemikiran yang sihat, diikuti perkara pokok yang pertama, ibadah spiritualnya bagus dengan Allah SWT, sihat tu badan kita. Maka bila suasana COVID-19 ini menyerang di tengah masyarakat kita, kita sudah ada self-defense, sudah ada pertahanan di dalam tubuh badan kita. Ada orang sebut kalau dah ada self-defense, pergilah berjumpa tengok dengan orang-orang yang sakit tu, tak perlu kita pakai mask muka. Itu tak betul konsep tu. Jangan kita bercita-cita mencari musuh. Jangan kita bercita-cita mencari penyakit. Tetapi bila kita mendapat penyakit, kita berhadapan dengan musuh, bersabarlah. Itu dia punya konsepnya. Bukan berartinya kita naik pohon kelapa, kita lepas tangan. Itu tak betul, jatuh. Kita melindungi, mengikuti peraturan. Kalau sudah lockdown ini, kita tak boleh keluar, kita duduk dekat rumah, ya kita duduk dekat rumah. Alhamdulillah, kita menikmati hidup di dalam rumah.
Kadang-kadang kita tak pernah sempat menikmati hidup dalam rumah. Hanya sekejap, sebentar dan sebagainya. Kali ini kita cuba menikmati hidup dalam rumah. Kita lihat apa yang ada dinding, siling. Lihatlah itu yang kita dapat lihat pada setiap hari. Cuba. Itu lebih baik daripada orang yang homeless dan tidak ada rumah. Kalau orang yang tak ada rumah nak pergi ke mana? Mereka hanya duduk di bawah jambatan saja. Di bawah titi saja. Homeless yang Pak Haji pernah lihat di Jakarta, banyak homeless. Satu petang itu, satu sore itu Pak Haji lihat ketika Pak Haji naik mobil, ada ibu ketuk-ketuk pintu, hari hujan ni, mendukung anaknya minta sedikit sumbangan. Jadi setelah Pak Haji bagikan sumbangan, Pak Haji berhenti sekejap mobil tu, minta berhenti. Pak Haji tengok ke mana dia nak duduk ni. Waktu maghrib ni, rupanya duduk di bawah jambatan. Di situlah letak anaknya, kainnya yang sudah lusuh itu diletakkan. Anaknya sebelah, ambil makanan yang sedikit, roti yang ada disuapkan ke mulut ibu, kepada anaknya. Beliau juga makan, anaknya juga makan, saling berpandangan. Ibu melihat mata anak, anak melihat mata ibu, tidak ada harapan masa depan. Siapa yang mau mengetahui? Siapa yang mau mengambil tahu tentang hal ini? Kalau tidak ada jiwa-jiwa yang memerhatinya dengan pemerhatian yang halus. Jadi Allah Ta'ala buat pada kita bahawa orang yang ada rumah, boleh tinggal di rumah pun lagi terseksa kalau kita tidak mampu untuk bersyukur dan menikmati salah satu daripada ujian ini. Jadi Allah SWT ingat, desainkan hidup di dunia ini, makin bertakwa seorang itu, makin banyak ujiannya. Itu desainnya. Jadi ada tak orang boleh kata begini, aku tidak mau ada ujian apa dalam hidup ini? Tak boleh begitu. Sebab desainnya dunia ini untuk ujian. Jadi kita kena bersiap untuk berhadapan dengan apa juga ujian. Ya, kematian orang yang dikasihi, sakit yang berpanjangan, dan berlaku permasalahan ekonomi. Sabar. Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabar indah. InsyaAllah keindahan sabar itulah yang akan meruntuhkan semua tembok permasalahan, stres dalam diri kita. InsyaAllah kita jadi orang yang sihat bersama dengan tip nabawi, alamiah dan ilahiyah. Baik, terima kasih kuliah kita pada hari ini. Bertemu lagi pada kuliah pada hari esok. Kepada semua yang mendengar, Pak Haji ucapkan selamat ya di dalam menjalani kehidupan harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Radix, kopi sehat dijamin halal. Kopi Radix, kopi herba